Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar solat ketika sakit. Solat ketika sakit bermaksud solat yang dilaksanakan oleh pesakit yang tidak dapat melakukan sebahagian rukun solat dengan sempurna. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an telah berkata, adalah aku mengidap buasir, maka aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah dalam keadaan berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu mengiring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada asasnya, solat adalah satu kewajipan yang perlu dilaksanakan oleh setiap umat Islam walau dalam apa jua keadaan. Solat juga perlu dilaksanakan dengan menyempurnakan segala rukun yang telah ditetapkan. Sekiranya rukun-rukun tersebut tidak lengkap atau sempurna, solat tersebut tidak sah. Namun begitu, dalam keadaan tertentu seperti sakit atau terdapat keuzuran, solat boleh dilakukan mengikut kemampuan pesakit. Terdapat beberapa cara solat ketika sakit. Cara pertama ialah solat secara berdiri sahaja bagi orang yang tidak mampu untuk rukuk atau sujud. Kiranya pesakit benar-benar menghadapi masalah ruang yang sempit sehingga tidak boleh dilakukan rukuk dan sujud seperti biasa, lakukan solat dalam keadaan berdiri dan memadai dilakukan rukuk dan sujud dengan menundukkan badan dan kepala sebolehnya bersesuaian dengan keadaan ruang di tempat tersebut. Cara kedua, solat secara duduk. Terdapat berbagai-bagai cara solat secara duduk. Namun, yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash iaitu duduk ketika membaca tahiyat awal. Cara solat secara duduk. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Rokok. Setelah itu, pesakit perlu rokok dengan menundukkan badan. Sekurang-kurangnya, kedudukan dahi berada setentang melepasi paras lutut dan sebaik-baiknya, kedudukan dahi berada setentang dengan tempat sujud. Jika tidak mampu, lakukan semampunya. Iktidal. Kemudian iktidal dengan kembali duduk menegakkan badan. Sujud dan duduk antara dua sujud. Setelah itu, sujud dengan menundukkan badan serta menghampirkan dahi semampunya ke tempat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Pesakit hendaklah sujud di atas lantai tempat solat jika mampu berbuat demikian. Tidak memadai hanya sujud dengan menundukkan badan sahaja bagi yang mampu sujud di atas lantai tempat solat. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Duduk tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, lakukan duduk tasyahud dan akhiri solat dengan salam. Cara ketiga, solat secara baring mengiring.
Pesakit yang mampu solat secara mengiring, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Antaranya, sebelum memulakan langkah tersebut, pesakit perlu mengalihkan badannya menghadap ke arah kiblat. Sebagai contoh, ni bahu kanan, maka pesakit mengalihkan badannya ke arah kiblat. Seperti ini. Okey, kaki dan bahu badan menghadap ke arah kiblat. Mari kita lihat cara solat secara baring, mengiring. Sekiranya pesakit tidak mampu menghadap kiblat, pesakit boleh solat ke arah lain mengikut keadaannya. Berniat dan takbiratul ihram. Mulakan solat seperti biasa dengan berniat takbiratul ihram dan seterusnya membaca Al-Fatihah. Rokok. Seterusnya, rokok dengan menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rokok. Iqtidal. Kemudiannya, lakukan iqtidal dengan mengangkat semula kepala. Sujud dan duduk antara dua sujud. Pesakit seterusnya perlu bersujud dengan menundukkan kepala melebihi paras yang dilakukan ketika rokok sebagai isyarat sujud. Teruskan solat dengan duduk antara dua sujud. Ulang perbuatan yang sama sehingga sempurna solat. Melakukan tasyahud. Untuk rakaat kedua dan rakaat akhir, pesakit hendaklah melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Akhiri solat dengan salam. Cara keempat, solat secara baring menelentang. Bagi mereka yang tidak mampu solat berdiri atau duduk, bolehlah solat secara baring. Ketika hendak rukuk, cukuplah kepala digerakkan ke depan. Manakala ketika sujud, kepala hendaklah digerakkan lebih ke depan sedikit. Seterusnya, jika pesakit masih lagi tidak mampu, solat boleh dilakukan dengan cara isyarat mata atau niat melakukan segala rukun solat dalam hati. Solat menggunakan isyarat mata dan hati. Dibolehkan bagi mereka yang tidak berdaya bergerak langsung. من أنا